وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, ibu moya yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Jumaat bersamaan 18 hari bulan 3 2022. Pengajian pukul 9.30 malam, ulang kaji Nahwu Sorof. Dan kita ulang kaji pada malam ni alamat nasab. Setuju tak semua? Boleh lah insyaAllah ya. Kita ulang kaji alamat nasab. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu Aziza, Umi Naimah, Tuan Haji Fauzi, Mama Fatimah dan yang lain-lain. Jadi, ibu ayah yang dirahmati Allah, alamat nasab. Alamat nasab. Okey. Alamat nasab ada 5. Dalam matan Ajurumiyah sebut ada 5. Sebenarnya ini khas untuk para pelajar yang ikuti matan Ajurumiyah. Tapi tak apalah. Siapa yang tak ikuti pun daripada pelajar khusus, ada juga yang belum ikuti. Tak apalah. Belajar kat sini tak apa. InsyaAllah ya. Jadi alamat nasab ada 5. Pertama, fathah. Fathah bermakna fathah ni alamat nasab dengan fathah, maksudnya dengan harakat ke dengan huruf ibu ya. Fathah ni dengan harakat ke dengan huruf? Itulah dengan harakat, betul ya, dengan harakat. Alif dengan huruf. Kalau nasab dengan kasrah, dengan harakat juga. Kasrah dengan nasab dengan kasrah, harakat. Nasab dengan ya, huruf. Nasab dengan hazaf nun pun huruf. Okey. Jadi ibu yang dirahmati Allah, tengok dulu pada fathah. Fathah jadi alamat nasab pada 3 tempat. Fathah menjadi alamat nasab pada 3 tempat. Pertama, pada isim mufrad. Kita dah belajar isim mufrad terbagi berapa pula ibu ayah? Isim mufrad terbagi berapa pula? Terbagi kepada 2. Bagus ibu Asimah. Boleh ibu Asimah unmute? Tolong jawab pada saya, 2 tu apa ibu Asimah secara lisan? Secara lisan munsharif dan ghairu munsharif. Bagus ibu, munsharif dan ghairu munsharif. Contoh munsharif ibu, isim mufrad contoh munsharif. Mufrad isim mufrad kitabun. Kitabun, bagus. Kitabun itu isim mufrad dan dia nakirah. Kalau ma'rifah, tanwin dan ma'rifah, Al-kitabu. Itu masuk alif lam. Itu dengan alif lam. Tapi kalau maksudnya kalau tanwin yang ma'rifah, ada tak? Yang contoh nama orang. Nama orang Zaidun. Zaidun, contoh Zaidun. Okay, kalau isim mufrad yang ghair munsharif, contohnya ibu? Masjidu, maaf. Masjidu, mufrad munsharif ibu, masjidun. Ustaz nak yang apa? Yang ghairu munsharif kan? Ghair munsharif, betul. Contoh dia Fatimatu. Bagus, Fatimatu ya. Nama orang lah. Biasa kalau ghair munsharif dia nama orang. Kalau isim-isim yang umum ni biasanya nakirah. Ini ya. Okey, bagus. Jamak taksir pula ibu ayah terbagi berapa? Jamak taksir terbagi berapa ibu ayah? Jamak taksir pula terbagi berapa jamak taksir?
Boleh jawab insya-Allah? Lain okey ya? Ibu ini tak suruh saya. Dua juga, betul. Dua juga. Okey, Umi Naimah. Umi Naimah boleh jawab Umi Naimah insya-Allah? Assalamualaikum Umi. Boleh Umi unmute insya-Allah? Tak dapat? Kalau tak dapat Ibu Saidah insya-Allah, Ibu Saidah boleh unmute? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah. Jadi Ibu, jamak taksir ada terbagi dua. Jamak taksir yang pertama apa dia Ibu? Jamak taksir munsharif. Munsharif. Tak apa Umi. Jamak taksir munsharif. Yang kedua jamak taksir Ghair munsharif. ghair munsharif. Apakah nama lain bagi jamak taksir ghair munsharif? Jamak muntahal al-jumu'. Jamak muntahal al-jumu'. Bagus Ibu. Bagi Ibu satu contoh jamak taksir munsharif. Satu contoh. Mufrad dan jamaknya. Mufrad. Aqlamun. Okey, aqlamun jamaknya, mufradnya? Mufradnya apa dia? Kejap. Pen. Qalamun. 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 Okay. Sebatang pen qalamun. Qalamun dia isim mufrad ibu ayahnya. Ketika jamak dia jamak taksir munsharif. Aqlamun. Kalau nasab dibaca aqlaman. Ishtaraitu aqlaman. Saya telah membeli beberapa batang pen. Aqlaman. Itu contoh isim jamak taksir jamak taksir munsharif. Aqlaman. Kalau tak ada alif lam kita tanwinkan dia. Kalau ada alif lam tidak bertanwin. Tetapi kalau jamak taksir ghair munsharif memang tak boleh ada tanwin langsung. Walaupun ada alif lam. Macam tu ya. Okey Ibu. Apa contoh jamak taksir ghair munsharif? Masajidu. Bagus, masajidu. Ketika mufrad, macam mana mufradnya Ibu, mufradnya? Masjidu. Masjidu ya? Maksudnya ketika mufrad dia isim mufrad. Dia ghair munsharif kan? Ketika jamak masajidu, ghair munsharif. Masa mufrad? Dia tak ada alif Ustaz. Masa mufrad dia isim mufrad munsharif biasa Ibu. Masjidun. Oh, masjidun. Okey. Takut ada yang keliru Ibu ayah. Kadang-kadang ketika jamak dia adalah jamak muntahal jumu'. Tapi masa mufrad dia mufrad biasa. Okey. Ibu-ibu yang ada mustawah 1 kita boleh buka nota 9. Ibu-ibu yang ada mustawah 1 boleh buka nota 9. Saya buka. Apa yang tak ada saya bukakan. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tengok nota 9 mustawah 1. Okey, nampak saya bagi. Madrasatun. Ketika mufrad madrasatun isim mufrad munsharif biasa. Cuma dia muannas lah sekarang ni. Ketika jamak nampak jamaknya madarisu. Jamaknya madarisu tanpa tanwin. Nampak kaedahnya? Huruf ketiga huruf alif, kemudian selepasnya ada dua huruf ra dengan sin. Ini adalah bentuk jamak muntahal jumu'. Ketika jamak dia jamak muntahal jumu', ghair munsharif. Tapi ketika mufrad dia adalah isim mufrad biasa. Ibu Saidah jelas? Jelas Ustaz. Kalau ada alif lam aja tak ada tanwin lah. Kalau ada Al-madrasatu. Betul. Kalau ada isim mufrad munsharif biasa, kalau ada alif lam dia tidak bertanwin kerana alif lam tersebut. Macam tu. Okey. Jadi ibu ayah, jamak taksir alamat nasabnya adalah dengan fathah. Cuma sama ada dia bertanwin buyutan aqlaman ataupun dia ghair munsharif, contohnya masajida. Cuma buyutan ataupun aqlaman kalau ada alif lam dibaca al-buyuta, al-aqlama. Okey? Bukan kerana dia muntahal jumu', jamak muntahal jumu', kerana dia ada alif lam saja tak boleh ada tanwin. Tapi masajida dibaca nasab dengan fathah kerana memang dia jamak muntahal jumu'. Okey.
Yang ketiga, al-fi'lu al-mudhari' idza dakhala alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirihi syai'. Apa maksudnya? Alamat fi'il mudhari' yang macam mana? Idza dakhala alaihi nasibun. Apabila masuk kepadanya nasib. Nasib maksudnya amal yang menasabkan. Okey. Sekarang ni ibu-ibu ayah kita tengok nota 16 mustawa 1. Kita tengok nota 16 mustawa 1. Okey. Dekat mana fi'il yang tidak ditambah apa-apa di belakang? Tidak muttasil apa-apa di belakang? Berapa kotak? Ibu ayah kotak kuning, bagus Umi. Kotak kuning. Kotak kuning adalah fi'il yang lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tidak bersambung di belakangnya apa-apa huruf lain. Okey. Jadi fi'il mudhari' idza dakhala alaihi nasibun. Bila masuk ke atasnya nasib. Apa dia makna nasibun ni boy? Apa makna nasibun? Apa dia terjemah nasibun? Nasibun terjemahnya bagus Ibu Zuraidah. Amil yang menasabkan. Saya tengok Ibu Zuraidah makin lama makin mantap kefahaman tanya Ibu. Amil yang menasabkan. Okey ibu ayah semua, apa contoh 4 amil utama yang menasabkan fi'il mudhari'? Apakah 4 amil paling utama yang menasabkan fi'il mudhari'? Boleh tulis? 4 amil paling utama. An, izan, lan, kai. Betul ya. An, lan, izan, kai. Biasa kita sebut an, lan, izan, kai. Macam tu ya. Lan, an, izan, betul ibu ya, insyaAllah. Jadi contoh ini yazhabu. Contohnya yazhabu, tazhabu, azhabu, nazhabu. Kalau masuk an sebelumnya, yazhabu jadi yazhaba. Maka ketika yazhabu, rafa' dengan dhammah. Ketika yazhaba, jadi nasab. Kenapa dia nasab? Kerana ada an. An itu amil yang menasabkan. Ataupun nama lainnya nasibun. An yazhaba. Kenapa jadi yazhaba? Kerana ada an, ada amil yang menasabkan. Jadi fi'il mudhari' apabila masuk nasib ataupun amil yang menasabkan dan di belakangnya tidak bercantum dengan apa-apa huruf lain, maka ketika mana dia nasab, nasabnya dengan fathah. Dengan fathah. Cuma, ibu ayah dengar saya kata cuma. Kalau yazhaba, nampak tak fathahnya? Ibu ayah, an yazhaba nampak tak fathahnya? Zahir tak fathahnya? Nampak kan? Kalau nampak kita sebut dia nasab dengan fathah apa? Kita sebut dia nasab dengan fathah apa namanya ibu? Fathah zahirah, bagus. Fathah zahirah kena tambah marbutah. Fathah zahirah ibu ya. Bukan zahir saja ibu kukasim. Zahirah ya. Fathah zahirah yang nampak. Macam tu. Cuma kalau contohnya kalimah yarda, radiya, yarda. Ketika mana nasab masuk an. An yarda. Nampak tak nasab, nampak tak alamat nasabnya fathah? Nampak tak fathah situ? An yarda, tak nampak. Bila tak nampak kita sebut dia nasab dengan fathah macam mana? Ibu ayah. Fathah muqaddarah, bagus Ibu Saidah, Ibu Asimah dan yang lain. Bagus. Fathah muqaddarah. Jadi masih sama juga nasabnya dengan fathah. Alamat nasabnya fathah. Cuma rupa-rupanya fi'il mudhari' apabila masuk nasib kepadanya dan tidak bercantum dengan apa-apa di belakangnya, nasab dengan fathah. Fathah itu pun ada 2 kategori. Ada fathah zahirah, ada fathah muqaddarah. Siapa yang sebenarnya dia macam dah lupa tapi bila sebut dia ingat balik? Ada tak ibu? Yang dah lupa dah fathah zahirah, fathah muqaddarah, bila ingat ni, oh, kita ingatkan balik baru teringat balik. Kalau tak lupa dah, ingat fathah saja. Kan?
balik ya, ibu ayah yang bagus ya, boleh ingat balik. Pasal kita ni lupa, manusia sifatnya lupa. Jadi kita tahu ada fathah, nasab dengan fathah. Tapi kalau kita tak sebut contoh lan ataupun an yarda, kita terlupa. Oh, rupanya ada fathah muqaddarah. Jadi ibu-ibu kalau lupa tulis. Lupa tulis. Okey. Jadi alamat nasab dengan fathah pada beberapa tempat? 3 tempat. Dan kita dah buka ketiga-tiga jenis isim tadi, jenis perkataan tadi, kita dah buka. Isim mufrad ada 2. Mufrad munsharif dan mufrad ghair munsharif. Jamak taksir ada 2. Jamak taksir munsharif dan ghair munsharif. Fi'il mudhari' bila masuk ke atasnya nasib dan tidak bercantum di belakangnya sesuatu. Ada 3 semua. Untuk 3-3 ni jelas tak ibu ayah? Ada soalan tak? Jelas Kak Fatimah jelas? Pakcik Wahab jelas, yang lain? Ibu Asimah jelas? Ibu-ibu boleh respon. Saya nak tengok respon. Ibu Kukalsum, Ibu Zuraida, Ibu Aziza. Okey, bermakna majoriti jelas ya. Majoriti jelas, alhamdulillah ya. Ibu Sarwati Masya Allah. Ibu Sarwati bagus. Jelas ya, alhamdulillah. Kemudian ibu ayah, alif pula menjadi alamat nasab. Dekat mana? Pada asma' khamsah. Asma' khamsah macam saya tanya ibu ayah, kita dah bincang dah dalam alamat-alamat rafa' pada ulang kaji sebelum ni. Asma' khamsah ibu ayah, antara 5 asma' khamsah, sebutkan 2 yang paling masyhur. Abu dengan Zu, bagus Ibu Zuraida. Abu dengan Zu. Abu memberi makna bapa, Zu memberi makna yang memiliki ataupun empunya. Okey, jadi ketika mana dia nasab, nasabnya mesti dengan alif. Contoh kita kata, Ra'aitu, aku telah melihat Abu Hurairah. Aku telah melihat Abu Hurairah. Dia akan kita baca, Ra'aitu Aba Hurairah. Ra'aitu fi'il mesti ada fa'il. Fa'il kepada ra'a adalah tu kat belakang tu. Ra'aitu, aku telah melihat akan Abu Hurairah. Abu Hurairah jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi mesti nasab selama-lamanya. Abu Hurairah, kalimah Abu adalah asma' khamsah. Maka ketika mana dia nasab, nasabnya adalah dengan alif. Ra'aitu Aba Hurairah. Aku telah melihat Zulkifli. Aku telah melihat Zulkifli. Maka ayatnya betul. Ra'aitu Zalkifli. Ra'aitu Zalkifli. Macam tu. Boleh faham tak ibu ayah? Ustaz namanya Zulkifli lah Ustaz. Okey. Dari segi kita baca, bacaannya kita baca Ra'aitu Zalkifli. Macam tu. Okey. Boleh tak kalau nak sebut Ra'aitu Zulkifli? Boleh. Dia macam ni ibu ayah Macam ni, kena faham. Kalau kita nak kata Ra'aitu Zulkifli boleh tak? Boleh, bukan tak boleh. Tapi ada syarat. Macam mana syaratnya? Sekejap saya tulis. Tak boleh main tulis macam tu je. Kalau nak kata Ra'aitu Zulkifli boleh, tapi ayatnya akan jadi macam ni. Okey. Zulkifli tu dia macam ni. Zulkifli tu dia ada macam filosofi ni. Pembuka dan penutup kata ni. Ra'aitu Zulkifli. Macam tu tak apa. Tapi kalau tidak ada pembuka penutup kata ni, kalau kita contoh macam tu lah. Kita kena kata Ra'aitu Zalkifli. Kita kena kata Ra'aitu. Kalau tak ada tu kita kena sebut Zalkifli. Okey. Nampak tak beza di antara keduanya ibu ayah? Nampak bezanya? Kalau Zulkifli bermakna kita sebut Zulkifli ni kerana kita menghikayatkan nama sebenarnya Zulkifli. Tapi kalau kita baca secara kaedah, kena baca Ra'aitu Zalkifli. Jadi selesai tak masalah? Boleh tak
Kalau orang nak gaduh benda ni patut ke? Patut ke nak gaduh, nak baca Zulkifli ke Zulkifli? Kalau kita faham kaedahnya, jadi gaduh tak Ibu Ayah? Kalau faham kaedahnya, jadi gaduh tak? Tak jadi gaduh. Kerana kita faham ikhtilaf yang berlaku. Sudut pandang. Jadi kalau orang pandang Zulkifli, kita nak sebut nama betul dia memang Zulkifli, tak ada masalah. Ru'aitu Zulkifli. Tapi di sini kita panggil Zulkifli i'rab hikai. Tak apalah, itu kita tak belajar. Tapi yang pastinya Zulkifli tetap jadi maf'ul bihi. Tetap jadi maf'ul bihi. Tapi sekarang ni kita sebut nama yang dihikayatkan adalah Zulkifli. Hikayat namanya dihikayatkan Zulkifli. Tapi kalau kita nak sebut secara kaedah, kena baca Ra'aitu Zulkifli. Kenapa jadi za? Pasal ini sekarang ni dia adalah asma' khamsah. Asma' khamsah ketika nasab dengan alif. Okey. Jadi atas kita meraihkan nama sebenar, bawah kita meraihkan kaedah. Bila kita meraihkan dengan cara yang betul, tak jadi masalah. Selesai masalah dan tak perlu gaduh-gaduh. Setuju tak Ibu Ayah? Setuju kan? Bila kita nampak sudut pandang ikhtilaf tu, tak perlu gaduh. Orang kata, orang yang kenal gajah melalui telinga dia kata gajah tu adalah bentang yang telinga lebar. Kalau orang tengok gajah, dia tengok pada hidung, kata taklah gajah tu hidungnya panjang. Padahal dia tak tengok sudut yang telinganya besar. Masing-masing buta, tak nampak, dia rasa je gajah, anak gajah tu. Yang seorang kata, orang buta seorang tu kata, gajah ni hidung dia panjang. Seorang kata, taklah, telinganya lebar. Dua-dua betul. Tapi lihat pada sudut pandang yang berbeza. Jelas kan? Okey. Jadi Ibu Ayah, balik kat sini. Asma' khamsah, nasab dengan alif. Kemudian, apakah yang nasabnya dengan kasrah? Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim, nasabnya dengan kasrah. Jadi, kalau kita kata, saya telah melihat orang-orang perempuan Islam, maka dia akan jadi ra'aitu. Kenapa suka pakai ra'aitu? Pasal senang faham. Ra'aitu, contoh senang. Ra'aitu ada fi'il fa'il. Aku telah melihat orang-orang perempuan Islam. Okey, jadi muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Ra'aitu fi'il fa'il. Muslimatin jadi maf'ul bihi. Dia adalah jamak mu'annas salim. Ketika nasabnya dengan kasrah. Ni tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, tak adalah tanwinnya. Ra'aitu al-muslimati macam tu. Ni pasal tak ada alif lam, adalah tanwinnya. Mudah sahaja. Okey. Kemudian apa lagi jadi alamat nasab? Huruf ya jadi alamat nasab. Pertama pada tasniah. Yang kedua pada jamak muzakkar salim. Okey, pada tasniah, contoh seorang Islam muslimun, seorang Islam lelaki, muslimun. Dua orang Islam lelaki, muslimani. Muslimani itu tasniah lah tu. Aku telah melihat dua orang Islam lelaki. Ra'aitu muslimaini. Muslimaini. Kenapa jadi muslimaini? Kerana isim musanna dalam keadaan nasab. Nasabnya dengan ya. Tapi sebelum ya baris fathah. Sebelum ya baris atas. Satu lagi, jamak muzakkar salim pun dengan ya juga. Ketika rafa' muslimuna. Muslimuna. Ketika mana dia nasab, muslimina dengan ya, muslimina. Cumanya jamak muzakkar salim memang tidak ada tanwin. Ketika nakirah dibaca muslimuna ataupun muslimina. Ketika ma'rifah tambah alif lam pun al-muslimuna al-muslimina. Jadi ketika tidak ada alif lam kita tak letak tanwin. Pasal belakangnya itu ada nun. Jelas ya? Dia i'rabnya dengan huruf. Dengan huruf. Okey, jelas Ibu Ayah semua? Jamak muzakkar salim jelas ya? Yang terakhir, untuk ulang kaji alamat nasab yang terakhir, hazaf nun.
Hazaf nun ini berlaku di mana? Berlaku pada af'al khamsah. Af'al khamsah ada berapa kotak ibu ayah? Af'al khamsah ada 5 kotak, ada 7 kotak. Ada 7 kotak. Kita ulang balik. Kenapa dipanggil af'al khamsah? Kenapa dipanggil khamsah? Kerana antara 7 ini ada 3 yang sama. Pertama, ya alif nun. Yang kedua, ya waw nun. Yang ketiga, ta alif nun. Oh, ta alif nun ni ada 3 kotak. Kotak 5, 8, 11. Semuanya ta alif nun. Maka 3 kotak ini dikombine jadi satu. Yang keempat, ta waw nun. Yang kelima, ta ya nun. Bermakna, walaupun 7 kotak keseluruhan, hakikatnya ada 5 sahaja. Dia punya rumus pembahagian dia ada 5. Jadi 5. Pasal tu dipanggil af'al khamsah. Jadi af'al khamsah yang macam ni, ibu-ibu dapat lihat, semuanya tambah 2 huruf dan huruf akhir adalah huruf nun. Dan nun ini adalah nun tambahan. Nun tambahan. Pada af'al khamsah, kalau ada alif nun, alif ini memberi makna tasniah, memberi makna 2 pada fi'il mudhari'. Kalau tambahan waw nun, waw ini yang memberi makna jamak untuk fi'il mudhari', jamak muzakkar. Kalau tambah ya nun, ya ini memberi makna kamu seorang perempuan untuk fi'il mudhari'. Jelas di bawah semua? Maka ketika nasab, semuanya nun ini dihazafkan. Jadi kita sebut hazaf, hazfun nun. Jelas tak ibu ayah? Boleh snap gambar ya. Boleh terus snap gambar dan kongsikan dalam grup. Dalam grup yang ni lah. Ibu Saidah punya. Siapa boleh pandai ni, kongsikan dalam grup. Jelas ya Umi ya? Alhamdulillah ya. Ibu ayah tulisan jelas tak? Umi faham jelas dari penerangan kot ya. Tulisan jelas. Nampak jelas tak? Kalau jelas, snap gambar. Cantik. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mudah faham semua insyaAllah Umi ya. Alhamdulillah. Jadi untuk alamat-alamat nasab, cukup setakat ini alamat-alamat nasab. Saya stop untuk penerangan alamat-alamat ini. Saya buka soalan umum untuk ibu ayah tanya i'rab Quran insyaAllah. Siapa nak tanya? Komen saya ataupun terus unmute. Siapa nak rebut peluang? Ada pertanyaan tak ibu ayah? Okey Ibu Saidah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Muka surat 446. Muka surat 446. 446. Sekejap Ibu ya. 446. 446. Surah As-Saffat okey Ibu. Ayat 1, 2 dan 3 tu. 1, 2, 3 okey. Okay, kalimah yang akhir tu semuanya tanwin 2 di atas tu. Okay. Jadi yang ini ketiga-tiga adalah maf'ul mutlak. Tapi yang di ketiga, nombor 3 tu macam mana dikatakan maf'ul mutlak tu Ustaz? Fattaliyati zikra. Okey. Bagus soalan Ibu. Fattaliyati zikra. Nanti saya tengok pada kitab. InsyaAllah Ibu ya, saya cari. Ibu ingatkan saya. Ibu private mesti saya juga balik Ibu ya. Okey Ustaz. Saya nak tengok dulu. InsyaAllah Ibu. Bagus, soalan yang sangat bagus. Okey, ada soalan lain Ibu ya? Ini lah soalan ketua kelas kan? Okey, Ibu Umi Naimah. Assalamualaikum Umi. Umi ada masalah pada speaker. Okey. Boleh dengar dah? Boleh dengar Umi, insyaAllah. Okey. Pada muka surat 597. 597. Okey, 597. 597 surah apa Umi? Surah Al-Alaq. Okey. Al-Alaq. Ayat 15. Ayat 15. Okey. Okey, Ustaz boleh terangkan kalimah la nasfa'an bin nasiyah. Bagus. Lanas fa'an ya. Okey, lanas fa'an. Okey. Fi'il tapi bertanda tanwin. Okey. Kenapa fi'il ada tanwin ya Umi ya? Macam tu ya? Betul. Okey, bagus. Sangat bagus. Okey. Sangat-sangat bagus. Suara yang sangat-sangat bagus.
Kenapa la nasfa'an itu fi'il tapi ada tanwin pula? Okey. Pertama sekali buaya, dia datang daripada perkataan safa'a yasfa'u, ya tak salah, safa'a yasfa'u. Safa'a mudhari'nya yasfa'u. Okey. Yasfa'u. Safa'a yasfa'u. Maksudnya menarik. Betul ke maknanya menarik ibu ayah? Tarik. Betul ke? Betul tak Umi? Betul ya? Maknanya menarik ya? Okey. Maksudnya menarik. Tarik. Bukan menarik yang tu. Menarik ni tarik. Okey. Kemudian ibu-ibu ayah mesti ada makna kami. Mesti ada terjemah kami. Ada terjemah kami tak? Kerana ini fi'il mudhari' kotak yang ke-14. Ada kan? Mesti ada kami. Okey. Itu dah maknanya kita dah dapat fi'il mudhari' kotak yang ke-14. Nasfa'u. Okey. Nasfa'u. Cuma sebelum fi'il mudhari' ini ada huruf lam takkid. Ada lam takkid baris atas dan di belakangnya ada nun takkid khafifah. Nun takkid khafifah. Jadi bila fi'il selepasnya ada nun takkid, dia kena tukar huruf akhirnya baris atas. Okey. Asalnya nasfa'u. Tapi kerana ada lam takkid dan ada nun takkid khafifah, nun takkid ringan, maka huruf akhir ain kena tukar baris atas. Jadi ibu-ibu ayah, dia akan jadi la nasfa'an. La nasfa'an. Okey. Sekarang ni ibu ayah, ejaan asalnya ainun. Ejaan asalnya ain nun. Jadi sekarang dalam tulisan Quran berlakunya tanwin bukan kerana dia isim, tapi tanwin berlaku kerana pada tulisan untuk memudahkan tulisan itu saja. Asalnya an macam ni. Jadi nun ini digantikan. Nun ini digantikan dengan satu lagi baris. Asalnya ain satu baris. Nun di belakang dihazafkan pada tulisan tetapi digantikan dengan satu lagi baris. Maka jadilah tanwin. Bila tanwin baris atas, maka ditambah alif. Ditambah alif untuk dari segi kaedah, tanwin baris atas ada alif pada kebanyakan huruf. Itulah tadi la nasfa'an. La nasfa'an itu bukan tanwin alamat isim. Tanwin itu adalah tanwin ganti daripada nun. Dia panggil tanwin iwad. Boleh faham Umi? Semua boleh faham tak ibu ayah? Dah nampak Ustaz. Alhamdulillah. Nampak Umi ya? Nampak. Okey, jelas Umi. Alhamdulillah. Okey, yang lain faham? Ibu Saidah faham? Yang lain faham tak? Tanwin ini bukan tanwin isim. Tanwin ini ganti kepada nun takkid. Ganti kepada nun takkid. Dia panggil tanwin iwad nama dia. Faham ya? Okey. Siapa yang baru dengan perbahasan la nasfa'an? Siapa baru dengar dan faham? Semua baru ya? Semua baru? Okey, memang baru jumpa masalah ni ya. Bagus. Masya-Allah ya. Ibu terus salin. Ni penting. Okey, saya buka lagi satu lagi soalan. Ada masa lagi? Saya buka lagi satu soalan. Siapa nak tanya? Satu lagi ya. Siapa? Umi Umi ya. Satu lagi. Okey, ini ada sahabat yang minta bertanya. Kalimah huruf jar tu ataupun kalimah huruf haraf-haraf ni apabila dia bersambung dengan sesuatu, contohnya min, dia mabni kan, tapi bila bersambung dengan alif lam dia akan minal. Ataupun ila kepada hu jadi ilaihi ke ilaihi, ilaihi lah. Ada istilah ke ataupun kita panggil bimunasabah ke yang tu ke, atau ada istilah lain ke? Itu saya tak pasti, tapi ada kaedah-kaedah tertentu lah Umi.
Ada kaedah-kaedah tertentu yang tidak menyentuh pada nahwu sorof, kaedah pada tulisan, kaedah pada imla, cara menulis. Itu saya tak pandai ilmu tu. Ilmu tu saya tak pandai, pasal ilmu tu pada ilmu yang lain. Di luar bidang saya. Maaf ni saya tak pandai jawab. Boleh. Tak apa Ustaz. Syukran Ustaz ya. Sama, insyaAllah. Okey, ada lagi soalan insyaAllah Ibu ya? Satu lagi. Okey, Ibu Zuraida, insyaAllah Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ibu. Muka surat 278. 278. Okey, 278. Surah apa Ibu? An-Nahl. Sekejap ya. Ayat 94 tu. Surah An-Nahl ayat 94. Okey Ibu, soalannya? Yang kat sini kan Ba'da tu baris Fatahah kan. Ustaz boleh terang tak pasal apa dia Fatahah tu? Okey, kenapa Ba'da tu dia fathah kan? Okey. Fatazilla qadamun ba'da subutnya. Okey, Ba'da di sini dia jadi maf'ul fi. Maf'ul fi dengan maf'ul fi sama ada zaraf zaman ataupun makan. Ini zaraf zaman selepas. Zaraf zaman. Dan kenapa dibaca ba'da dengan menzahirkan dia punya fathah? Kerana ba'da di sini mudhaf ilaihnya nampak zahir. Ba'da mudhaf subuti mudhaf ilaih, maka nampak mudhaf ilaihnya zahir. Di situ ba'da kita baca dengan baris atas. Dia memang maf'ul fi, kena baca nasab. Cuma di sini kerana ba'da ini mudhaf ilaihnya nampak, maka nasab tu nampak jelas dia punya fathah. Kecuali kalau ba'da ataupun qabla, mudhaf ilaihnya memang ada tapi tak nampak. Di situ kita kena baca qablu ataupun ba'du ketika mudhaf ilaihnya ada tapi tak nampak. Di sini mudhaf ilaihnya zahir nampak, maka dibaca ba'da dengan jelas. Baris atasnya Ibu. Jelas Ibu? Oh, so jadi macam dia boleh macam kalau ba'dihim tu sama ada dia fathah ataupun kasrah pun boleh lah. Maksudnya ketika mana mudhaf ilaihnya nampak, dia akan bergantung kepada keadaan. Kalau dia maf'ul fi, maka dibaca ba'da. Macam ni, ba'da subutiha. Tapi kalau ada huruf jar sebelumnya, contoh dalam ayat ni contoh memang tak ada, tapi kalau ada min ba'di subutiha, kena baca ba'di. Kalau ada lah, tapi tak ada lah kat sini kan. Jadi kalau subut itu mudhaf ilaihnya nampak, okey, maka kalimah ba'da tadi dibaca dengan nampak fathahnya kerana mudhaf ilaihnya nampak. Kalau ada huruf jar dan mudhaf ilaihnya nampak, kena baca majrur lah, min ba'di subutiha. Contoh macam tu kalau ada nampak mudhaf ilaihnya. Boleh Ibu? Boleh Ustaz. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Yang lain-lain Ibu boleh faham tak? Ibu yang lain faham tak soalan Ibu Zuraida tadi? Boleh faham ya? Okey, insyaAllah siapa tak faham, nanti boleh tanya dalam grup lah. Boleh muzakarah balik dalam grup ya, insyaAllah. Okey, boleh sekat itu saja insyaAllah. Sekat itu saja. Aqulu qawli hadza, mudah-mudahan bermanfaat ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.